أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في دار آمين. Sambungan matan jawharah kita ni, kata musannif rahimahullahu ta'ala فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعًا وَجَبَهُ عليه أن يعرف ما قد واجبه لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف. Fakullu man kullifa syar'an wajabah. Ini kita masuk dah pembahasan berkenaan dengan setiap mukallaf diwajibkan, yang ini diberati tuntutan pada syarak dengan bahawa bagi sesiapa yang mengerjanya akan memilih pahala dan yang meninggalnya ni akan disiksa, beroleh dosa dan siksa. Itu maksud kullu man wa kullu man kullifa syar'an wajabah. Ada orang yang diwajib dituntut putus oleh syarak dengan tiada ada pilihan. Nak pilih kono tak boleh, nak pilih kod ni tak boleh. Dia panggil tuntut yang putih. Ma tuliba talaban jaziman. Kalau benda yang sunat, ma tuliba talaban ghaira jazimin. Ini wajib ni makna sekiranya kalau tidak dilakukan dan tidak dilaksana, maka orang ini akan dikira berdosa. Dan bagi sesiapa yang melaksananya, maka dia akan mendapat pahala. Ini benda yang diwajibkan dalam syarak. Selalunya dalam kitab-kitab ni
dia akan nak ibarat dan wajib atasnya. Kalau atas tu selalunya wajib syarak. Mana wajib syarak ni buat dapat pahala, tinggal dosa. Tapi kalau dia kata dengan lam kan, walillah, dan bagi Allah, yajibu ma lillah, dia sebut qad ma wajaba lillah, barang yang wajib bagi Allah. Kalau disebut bagi itu iaitu wajib akal, wajib akli. Wajib akli ni dia akan sebut ta'rif dia dalam matan ataupun syarah yang akan datang ni, berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Apa makna wajib? Dia akan bicara nanti. Baik, apa yang diwajibkan oleh syarak ni? Alaihi an ya'rifa, bahawa mengetahui, wajiblah atasnya. Tengok, wajaba alaihi wa'amai dengan ala, dia panggil ala lil madarrah. Kalau kita tak tunai, dia punya tuntutan, maka akan mendapat dosa. Dalam kitab dia akan ibarat dengan wajaba alaihi. Wajaba alaihi makna benda wajib syarak. Maka siapa tak buat berdosa, siapa laksana dan buat tu, dia akan dapat pahala. Wajib apa? Difa'al pada kata wajabah. Kullu mubtada wajabah khabar. Ay ya'rifa tu dia jumlah tu dia bagi menjadi fa'il. Wajib buat apa? Ay ya'rifa, bahawa mengetahui. Mengetahui ni kan saya sebutlah dulu ni. Jadi makna belajar dan mengetahui di sini, yakni belajar sehingga Tuhan beri ketahui beserta dengan fikir dan i'tiqad. Kita belajar tu sampai bila? Sampailah Allah bagi tahu, Allah campak pengetahuan. Beserta pengetahuan yang kita dapat tu mestilah beserta dengan fikir. Kalau tak fikir tak dapat. Ilmu usuluddin ni ilmu jenis ilmu ma'kul. Ma'kul ni ilmu hak jenis kena fikir. Kalau ilmu fiqh ni peringkat kita awam ni tak fikir betul pun. Tahu mana kata wajib sembahyang, mana tahu ulama sebut kata wajib lah, mereka faham daripada Quran hadis. Kalau usuluddin tauhid tak boleh. Mana hang tahu kata ada Allah ni? Aku tahu lah, dah hang tahu mana biasa jumpa Allah Ta'ala. Tak tu tahu mana kata ada Allah. Dia kata cuba fikir tengok. Jenis ilmu usuluddin ni ilmu jenis makul. Makul ni jenis kena fikir sehingga latas di hati, rasa tadi kata. Mana sehingga nampak dan jelas. Batulah diwajibkan atas kita belajar ni, tuntutan itu berkelanjutan. Sampai bila nak kena belajar? Sampai Allah beritahu, sampai Allah campak pengetahuan. Kita hanya mengusahakan sebab nak boleh ilmu kena mengaji. Sebab nak boleh ilmu mengaji kena fikir. Kalau fikir saja tak mengaji tak ilmu juga. Fikir mengaji tak apa tak jadi. Dia ni ilmu usuluddin ni, dia kena mengaji sebab kita nak kena tahu aliran ataupun mazhab yang kita ikut ini termasuk mazhab yang betul ataupun salah. Tu kena mengaji. Sekali lagi duk kata betul dah, tengok jadi Mu'tazilah. Duk di mulut ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam perut i'tiqad Mu'tazilah. Tak boleh lah orang kata. Pasal apa? Tak ngaji main baca. Dah banyak orang macam tu. Mengaji kitab tak ada apa-apa, baca lebih daripada mengaji. Orang dulu ni mengaji banyak, baca hak mana mengaji. Orang lah mengaji tak kira nak baca telaah. Tak boleh. Ilmu lagu tu tak betul. Dia kena mengaji. Lepas tu kena fikir sama. Dah fikir tu Allah campak pengetahuan, i'tiqad sama. Takat mengaji fikir, lepas tu tahu lagu tu fikir takat nampak. Hang i'tiqad tak, hang pegang tak dalam perut tu. Tak pegang. Tak pegang tak jadi juga. Mana wajib tak lepas juga. Tak lepas. Allah tuntut wajib ni suruh kita mengaji. Yang ni mengaji sampai Allah campak pengetahuan. Nak campak begitu saja tak? Allah datangkan melalui sebab, iaitu kena fikir. Bila nampak jelas dalam hati kita ni,
melalui pemikiran kita ni, nampak tu, kemudian kena i'tiqad. Masa tu baru tak wajib. Habislah tuntutan wajib tu. Bukan 24 jam wajib. Kan yang wajib tu i'tiqad berpanjangan. Tak tuntut ngaji. Hak ngaji tu je. Dan tu fikir sampai Allah campak pengetahuan. Ni kadang-kadang mengaji tak ada dalam mana penimbangan tuan. Lepas tu sampai sudah tak nampak. Padahal ilmu tu ilmu yang diberati hukum syarak semua. Ni kita faham daripada kalam musannaf. Wajib tahu apa? Ma yajibu, ma qad wajaba. Barang yang maksud dengan barang di sini yakni sifat-sifat. Jadi yang pertama saya nak sebut di sini berkenaan dengan ma. Maksud ma di sini iaitu sifat. Jadi ta'rif sifat sebagaimana kita maklum, ada ta'rif yang am dan ada juga ta'rif yang khas. Ta'rif yang am ni makna kebanyakan secara tasamuh ni bila sebut sifat maqama bil ghair. Tapi secara menyeluruhnya maksud bahawa kata sifat ni ma yata'allaqu bi syai', sesuatu yang bersangkut, barang yang bersangkut dengan sesuatu. Sebab sesuatu ni sama ada benda yang mawjudah ataupun benda yang amrun i'tibari ataupun perkara-perkara yang hal. Jadi dia masuk lengkap lah. Jadi ma di sini, barang di sini dia masuk umum. Sebab kalau benda, dia kena pada benda yang wujudi sahaja. Kalau perkara amrun i'tibari pun masuk. Kalau barang, mustahil pun nak letak. Mustahil pun panggil barang. Mustahil boleh panggil benda. Istilah barang, perkara, mustahil. Ada cerita panjang je lah abad tu kan. Wajib mata yang saya lah. Cerita lebih lepas tadi ingat saya tak apa ingat lama dah istilah-istilah tauhid ni. Lama tak pernah duduk pening juga kepala. Tak pernah ingat. Barang-barang, perkara, barang-perkara. Jadi ma ni siarin umum. Saya nak terjemah. Sebab kaedah sebut tiap-tiap perkara boleh kata benda. Kalau nak benda tak boleh kata perkara. Jadi barang dia umum masuk mustahil. Sebab mustahil ni dia tak ada mausuf. Kalau benda wajib dia ada mausuf. Wujud kaedah baqa mana mausuf dah? Zat Allah. Mustahil, mustahil mana ada mausuf. Betul. Dah kata tak ada mausuf, panggil siapa? Panggil sifat. Bolehkah sifat panggil saja-saja sifat tanpa ada mausuf? Ada panggil sifat mauhum, sifat pada sengkaan sahaja. Ini pun dia akan kaedah ni dia akan sebutlah ke depan ni. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan barang yang wajib, yang sesungguhnya wajib lillahi, bagi Allah. Bila disebut lillahi di sini ni, makna wajib akli. Wajib akal. Ini dia nak bicara, dia sentuh sikit berkenaan dengan hukum akal. Hukum akal. Makna hukum akal di sini bukan maksud hukum yang bila akal kita putih maka begitulah hukumnya. Dah. Mana hukum dinamakan hukum akal ini hukum yang mana bersangkut dengan akal. Dia panggil akal menurut hukum. Macam kita kata lagu ni lah. Akal kita ni kegunaan dia nak tahu. Kalau kita nak maklum dia ni kena melalui akal. Sebab tu dia panggil hukum akal fil aqli, ay fi ta'aqulil aqli atau fi tasawwuril aqli. Pada suluhan akal tu nampak begitu. Bukan nampak begitu maka hukum itu tak. Hukum turut ni. Hukum akal ni hukum turut. Benda hakikat sebenar. Begitulah sehingga akal kita menghukum. Sungguh begitu. Sebab tu ditautkan, dikatakan hukum akal. Terjemahan kata lagu ni lah. Yang kata hukum akal ni macam kita ni duduk tengah malam ni dengar bunyi bereh. Mendatang apa ni? Dengar ayam dalam obat tu riuh tak semua. Kita pun pi cari mendatang apa ni? Guna tu sedek. Suruh tengok. Musang.
Jadi masa kita tak hukum musang tu apa dah? Duk musang situ lah. Bukan nanti bila kita hukum akal, kita hukum kata musang, baru dia bertukar menjadi musang. Dah. Kita cuma suluh nak nampak, nak nyata dah. Oh, musang. Suluh kat mana? Suluh kat akal. Hak ni dia kena suluh kat akal, bersangkut dengan akal, maka dia bagi hukum akal. Hukum sebenarnya nak turut dia. Macam Allah Ta'ala lah bersifat dengan sifat kamalat. Kalau semua manusia ni tak ada siapa yang tekad begitu, Allah sifat kamalat lah. Duk sifat kamalat situ, Tuhan duk Tuhan situ. Walaupun tak ada sekok manusia sembah, Tuhan lah Tuhan situ. Walaupun manusia tak nampak kata ada Tuhan, Tuhan duk Tuhan situ. Cuma kita hukum akal ni, kalau kita fikir dengan akal, suluhan akal nyata melalui pemikiran kita, jelas kata, oh tak boleh sanggah memang ada Tuhan sungguh. Buktilah. Ni dia. Salah satu dia alam ataupun benda-benda yang mewujudat, dia panggil benda baharu ataupun benda mungkinat ini. Melalui dalil dia, alam inilah selalu ulama buat dalil nak bagi kita ni mudah nampak alam ni. Jadi alam ni kita kata dunia ni lah. Jadi dunia ni menjadi dalil tempat kita suluh nampak tanda qarinah bagi adanya Allah. Dunia ni masuk hukum akal ni. Dalam maksud daripada musannif letak ni, nak cerita berkenaan dengan hukum akal. Apa hukum akal ni? Tiga ni. Ma wajaba qad wajaba, barang yang itu sifat-sifat yang sesungguhnya wajib ia wajib tu lillahi, bagi Allah, iaitu sifat yang wajib bagi Allah. Kita nak kena tahu sifat-sifat yang wajib, dan juga kita kena hukum kata sifat itu wujub, mesti wajib sifat tu bagi Allah. Dan wajib kena ke diri sifat. Wujub tu kena atas pengakuan. Mesti tu wujud tu. Dan wajib benda yang mesti. Macam sifat kudrat Allah, dia panggil wajib. Diri sifat kudrat tu wajib. Nisbah belah kita ni yang kata hukum akal ni wujub wajibul wajibat. Mesti wajib, mesti perkara tu. Kudrat tu kena tang perkara atau benda. Mesti perkara yang ni, mesti kudrat tu ada pada zat Allah. Tu hukum akal kena tang wujud tu. Sangkut tang kita tang wujud tu. Macam kata sifat yang ketujuh, sifat kudrat. Sifat kudrat bagi Allah tu, tu memang mesti dah. Yang wajib kita tahu, mesti sifat kudrat tu ada pada Allah. Tu yang wajib atas kita tu, mengaku mestinya sifat wajib tu. Jadi benda yang pertama yang bersangkut dengan Allah, iaitu mestilah kita mengetahui akan barang, yakni segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, iaitu atas dalam tafsil 20 sifat tadi ni. Atas jalan ijmal, sebagaimana kita maklum, wajib kita mengiktikad bahawasanya sifat kamalan Allah ini tidak terhingga banyak. Ini dalam bab masalah kita mengetahui di sini beserta dengan dalil lah. Ini saya tak nak bahas panjang lah, berkenaan dengan dalil peringkat mana. Sebab kadang-kadang dituntut kita mengetahui tu, selagi mana kita tak nampak dalil, tak lepas. Kalau kita hanya panggil fardu ain, memada dengan dalil ijmali. Kalau kita nak kata apa sampai panggil fardu kifayah, dia kena dalil tafsiri. Sebab dia nak menolak syubhat dan juga bangkangan sesuatu yang akan timbul. Wajib ada seseorang alim yang bangkit untuk menolak fitnah dan tuhmahan tu. Sebab tu kena ada fardu kifayah. Fardu ain semua kena berarti. Dalam satu kawasan dia panggil masafatul alawi ataupun masafatul qasri. Kalau masalah tauhid, tak silap ingat saya, masafatul qasri. Masafatul qasri ni mana ada sekitar kawasan 90 km sekitar.
mesti ada seorang yang alim yang boleh tolak fitnah seandainya berlaku satu tahmahan. Dia macam tu. Bukti orang tuduh ahli sunnah wal jamaah kena ada orang fikir jawab. Kena ada orang alim seorang. Macam contoh dalam kitab-kitab tauhid dia bagi, kalau peringkat dalil ijmali ni orang tanya, hang percaya ada kata ada Allah? Oi, percaya kan? Hang tahu mana? Alam ni lah tanda. Hang tahu mana alam ni tanda kata ada Allah ni? Aku nak polisi lebih-lebih aku tak tahu. Takat tu aku boleh tunjuk kata, ni dah ni perbuatan Allah Ta'ala. Takkan tak ada Tuhan. Takkan alam ni jadi sendiri. Takat tu kan. Perlu ada orang yang mengetahui dalil tafsiri. Dalil tafsiri ni, orang tanya mana dalil kata ada Allah? Alam ini. Apa atas dasar apa alam ini dia ambil dalil? Atas dasar dia mungkin ke? Atas dasar dia baharu? Ataupun mungkin bercampur baharu? Itu kena ada orang bagi boleh begitu. Kalau kita lah, apa maksud dalil alam ini menjadi dalil kata ada Allah melalui jalan baharu alam? Apa kaedah yang faham? Itu jenis puisi ya kan. Qadiyah ni kan, mawdu' nu mahmul ni selera di kutub. Maknanya tahu mana dia mawdu' pada mukadimah kubra. Macam mana hang tunggu dia syakal awal apa syaratnya? Dia ada beberapa qadiyah. Itu kena ngaji mati kan. Syakal sani, syakal salis, syakal rabi' apa semua itu dalam mantiq itu kena ada kan. Tak belum ada. Kalau kata Baqalih ni kena ada 2-3 orang. 2-3 orang. Kalau seorang tak ada, mati kawan tu habis. Ada 2-3 orang. Ada siapa ngaji sampai mantik ni? Kalau ada, selamat. Kalau tak ada, dosa satu Baqalih. Nak selamat lari bila ikut dia. Kena ada. Tanya mana dalil? Dalil melalui iman. Sebab tu kitab Jawi dia disebut apa nama dalil ada Allah Ta'ala ni, iaitu alam ini. Kalau dalam kitab Faridah dia tak kata ada alam ini, baharu alam. Baharu alam dengan ada alam ni kan. Sebab ada masalah dalil kata ada Allah ni baharu alam. Ada masalah dalil dia mungkinnya ada alam ini. Ada masalah campur baharu dengan mungkin. Ayah Allah semua nak bagi pening kepala tu dia panggil kena ada orang yang boleh menangkis tahmahan. Dia tak lepas dosa apa? Dosa tu bolehlah daripada Allah sampai mati. Bila kita memang tak ada orang, tu kena ada kena ada payah juga tengah mati tu motor kuih ramai ni payah nak mengatah mahan. Kadang-kadang tanya sikit pun kita hak pening, kita tengok dia pun pening kan. Dah kita pun pening dan bila tanya dia pun pening. Tak lepas fardu kifayah tak lepas. Fardu tu tak menjadi beda kita lepas. Berdosa selatih lagi pula. Pasal tak ada orang alim yang boleh menangkis, menolak pahaman seandainya ada kekeliruan dalam ilmu tauhid. Itu kena ada. Kalau siapa seorang dia lagi banyak, lagi bagus daripada kira fardu kifayah hak lain kan. Pasal yang bina tu ni fardu kifayah hak tu pula berlambak lah orang lain tu dia pula tak kabur sangat. Tak ada orang banyak lah fardu kifayah. Macam orang menega lah, perlu ada produk Muslim. Memang fardu kifayah kita kena buat ni betul lah. Kalau ada orang Islam buat ni betul, orang lain pun buat banyak. Pasal bahan ni tak betul. Kita fardu kifayah ni itu benar-benar kena ambil pekat. Baik, apa yang kata wajib? Wajib ni sebagaimana ditakrifkan oleh kebanyakan ulama mutakallimin, ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Mana ni panjang pembahasan dah, saya tak mahu nak sentuh banyak lah. Dan sebab tu kalau kitab-kitab ni kalau eloknya nak ngaji, dia kena ngaji wasail fil ilmi kalam. Wasail misalnya ni wasail ni ayah di sekam.
tak terbang, tak ada lagi. Dalam ni dia bahas istilah-istilah bagi tauhid. Tak terbang mana dalam surat 23 muka. Istilah dia panggil wasail fil ilmi kalam. Ayat di start. Wasail ilmi kalam wa rahmatun wa rahmatun lil awam. Jadi sedap dia bahas bab istilah wajib, mustahil, apa semua, wujud, istihalah, jawaz, semua dia bahas dalam tu secara terang, jelas lah penjelasan dia. Selalunya kalau kita nak ambil kitab-kitab yang besar ni, seolah-olah kitab wasail ilmu kalam ini menjadi tangga, sebab dia membahaskan berkenaan dengan istilah mutakallimin, hukum akal tu, dia banyak menekan bab tu lah. Kita hadis kam. Dalam tu dia bahas apa maksud wajib dengan makna mesti di situ. Sifat tu pasal panggil bahasa Melayu dengan mesti. Kita terjemah dengan wujud tu mesti. Kalau wajib, perkara yang mesti. Pasal apa sifat wujud tu dia panggil mesti? Pasal tu Imam kata sifat yang bangsa tetap, tak belit-belit dah. Bahasa orang Teka ni senang faham. Okey dah tu Imam ni dia berubah ya. Itu sifat yang wajib dari saya tahu gitulah. Tapi nak usul ni nanti tak orang usul lah. Kita tengok buat teh ya. Orang dia ni Ustaz Noh pada ada lagi. Nanti ambil kat lepak. Ustaz Noh ni dia main sedap. Hukum akal tiba idrak qarinah mawjudi hamdulillah. Ustaz Noh ada ribut semua. Muntah kat teh tu. Itu yang kata sifat yang wajib, yang ini sifat-sifat yang mesti. Pada akal kita tak boleh terima kata sifat-sifat itu tidak ada dan tidak sungguh pada zat Allah. Jadi sifat-sifat yang wajib yang kita ketahui, wajib kita ketahui secara tafsil, iaitu 20 sifat sebagaimana yang diijma' oleh para ulama. Itu dia panggil sifat-sifat yang wajib, yang mesti setiap mukallaf tu mengetahui. Makna wajib ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Sifat-sifat yang tidak tergambar dan tidak benar pada akal kita, kata sifat itu tak ada dan tak sungguh pada zat Allah. Mesti ada sifat itu. Jadi perkara-perkara yang mesti itulah dia bagi sifat-sifat yang wajib. Dia sifat 20. Wujud tidak baqa. Dia wujud tidak baqa tu. Walaupun kita kata wujud dia berada diri, tidak berada diri, tapi bahasa nak bagi mudah faham. Diri wujud, diri qidam, diri baqa tu. Itu yang dia panggil wajib, perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Mana mesti tak dapat, tidak, sifat itu mesti sungguh pada Allah. Jadi jenis-jenis itulah dia panggil sifat-sifat yang wajib. Itu yang pertama. Wal jaizah, yang kedua, wajib juga kita mengetahui sifat yang harus bagi Allah. Ani wal jaizah ay lillahi, sifat-sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Dan sifat Allah yang harus bagi Allah ni fi'lu mungkinan atau tarkuhu. Sebagaimana dalam matan Mubarahin, apa sifat yang harus bagi Allah? Allah mesti bersifat harus. Apa harus? Mana Allah boleh nak buat mungkin dan juga nak tinggal mungkin. Dan mungkin ni dia panggil perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Macam kita, dan kalau Allah Ta'ala nak bagi tak ada pun boleh, Allah Ta'ala nak kekal ada pun boleh. Sebab kita ni termasuk perkara yang harus. Harus, mana harus ni benda boleh terima dua belah. Belah ada pun boleh terima, belah tak ada pun boleh terima. Macam kita ni, manusia ni. Manusia ni termasuk perkara yang harus. Sebab apa perkara yang harus? Allah bukan wajib buat kita, dan Allah bukan mustahil buat kita.
Mana boleh ada, kita ni boleh terima ada, boleh terima tak ada. Tu dia panggil diri kita ni, dia panggil perkara yang harus. Jadi harus, sifat bagi Allah Ta'ala tu harus atasnya memperbuatkan akan mungkin, iaitu buat makhluk ni lah. Sama ada Tuhan nak buat ke, Tuhan tak mau buat ke. Jadi perkara-perkara yang harus ni lah, yang kudrat ta'aluk lah kan? Kudrat ta'aluk pun perkara-perkara yang mungkin dan harus. Iradat ta'aluk pun perkara-perkara yang harus. Iradat dengan kudrat dia tak ta'aluk. Sifat perkara yang wajib dan perkara yang mustahil kan? Kalau iradat nak apa lagi sifat Allah. Yang iradat ni nak ta'aluk apa lagi pada perkara yang wajib kan? Dan juga kalau kudrat Allah nak buat apa perkara yang wajib, sifat-sifat Allah, zat Allah kan? Apa? Benda tu duk qadim sedia kala lagi. Dan kudrat Allah tak ta'aluk perkara yang mustahil. Nanti dia akan sebut lah, qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Dalam ni ada sebut lah, saya sebut secara sepintas lalu. Jadi 3 hukum akal ni. Yang pertama wujud, wajibat, dan yang kedua jawazul jaizat. Yang ketiga wal mumtani'ah. Mumtani'ah ni perkara-perkara yang mustahil atas Allah. Dia tak boleh kata perkara-perkara yang mustahil bagi Allah, mustahil atas Allah. Apa? Sifat-sifat yang lawan bagi sifat-sifat yang wajib. Dalam kitab Masail Ilmu Kalam ni, dia cerita panjang lah kan? Sifat mustahil. Mustahil ni perkara yang tak terbenar pada akal, sungguh dan ada pada zat Allah. Kalau nisbah bagi Allah lah. Kalau nisbah secara keseluruhan, sesuatu yang tak boleh terima pada akal, kata boleh berlaku benda tu. Contoh macam dalam kitab-kitab ni disebut macam satu biji getih batu, yang mana getih batu ni pada waktu dan masa dan tempat yang sama, dia tidak bergerak dan dia juga tidak diam. Akal tak boleh terima. Mana boleh satu benda pada satu masa bersifat dengan dua sifat yang berlawanan, gerak dengan diam. Maka gerak dengan diam itu mustahil. Kalau pada dia bagi sifat mustahil ni sifat bahung pek, sifat bangsa buhung pek. Kalau buhung saja tak mustahil lagi, dia kena pek. Sebab buhung tak mesti mustahil. Kalau mustahil pasti dah bahung, Pak dia kata. Macam kita kata lagu ni lah, kalau buhung kalau mustahil tak boleh. Dia mustahil ni buhung pek pada dia kata. Buhung pek macam dia kata apa? Contoh lagu ni lah. Dia kata, hang tahu tak awak, mak aku tu dengan ayah aku tu, awak lah. Dulu masa ayah aku nak buat kira nikah dengan mak aku, tahu aku pergi minang mak aku. Kita dengar bohong pait. Muhung pait. Kalau setakat muhung yang tak mustahil ni. Contoh kita kata kapal terbang turun pukul 9. Kawan kita turun main-main jumpa, janji nak jumpa tangga ni. Kita tanya dia, "Oi, hang turun kapal ke apa?" Dia 7.30. Muhung tak? Muhung. Sebab kapal dia turun pukul 9, dia tak bertentang dengan waqiah. Tapi mustahil tak? Tak mustahil. Boleh kalau kapal terbang nak turun ke 7.30. Terbang baik. Tapi dah jadual dia tu memang dah turun betul pada hakikat waqiah, turun pukul 9. Jadi khabar yang dia beritahu dekat kita tu iaitu khabar yang bohong. Tapi adakah mustahil? Tak mustahil. Tapi kalau bila sebut mustahil, mesti dah bohong. Mak saya nak nikah dengan ayah saya yang pergi kira jadi orang tengah. Apa bohong. Pasal benda ni benda mustahil baik. Dia kata mustahil baik. Sebab tu kita ayah dia dulu ni, bila dia tulis kata mustahil ni perkara-perkara yang bohong, Tok Jiman kata tak tui. Sebab bohong boleh jadi mungkin. Tok Jiman dia ahli lagi benda ayah dia. Mana-mana kita ayah dia sekarang ni, semua Tok Jiman tak sah. Tok Jiman tak sah. Ada kawan saya seorang lebih abang 50-an. Dia nemu je ayah dia belah tahun tu. Kita ayah dia sekarang ni semua ada balik bagi Tok Jiman tak sah. Kita nak balik lah balik. Awak tunggu juga Tok Jiman lah. Tok Jiman tak sah. Bila Tok Jiman tak sah, apa semua tak main balik kat ayah dia. Ayah dia teriak. Ayah dia kata, oh alim dia lagi pada aku.
Tok Iman kata aku gaji 5 tahun, aku gaji 20 tahun. Nampak tak ni? Kata ya dia tak lama, 5-6 tahun. Tok Iman lama 15 tahun lebih. Ini juga kata ni. Itu ahli Tok Iman ni. Kayak tak ya dia ni sedap lah kalau orang kata apa nak faham cara kaedah pada ilmu tu dah jelas lagi lah. Salah mustahil pas manusia mereka kira panjang lah. Selisihan yang berlaku panjang. Jadi benda-benda yang mustahil ni pun wajib juga kita tahu dan wajib kita yang tekad. Perkara-perkara yang mustahil ni tidak boleh berlaku, tidak boleh ada dan tidak boleh sungguh pada Allah Ta'ala. Mustahil ni pun kena mengaji juga. Pasal dia panggil kaedah lil wasail hukum al-maqasid, supaya kita nak mengesahkan hukum perkara yang wajib kena tahu juga sifat-sifat yang mustahil. Dan bila kata sifat Allah wajib iaitu wujud, maka lawan bagi wujud itu iaitu adam. Tak ada itu kena tahu. Sebab tak jelas adanya Allah melainkan kena tahu kata tak ada. Betul dia salih doa dia bagi contoh. Nak hukum kayu itu betul bengkok pun kita kena tahu. Baru sah kita hukum kata kayu tadi ni betul. Dalam kaedah mantik dan bagi la yattadihu syai' illa bi muqabilihi. Tidak jelas dan tidak nyata sesuatu perkara apabila kita kena ada gulawan dia. Nak tahu kata hak ni wudu, kena tahu kata sebab. Nak tahu kata hak ni busuk, kena tahu kata wangi itu lagu mana. Dan kalau orang bagi cium ni bau guna, tak tahu. Busuk ke wangi, tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tak tahu busuk lagu mana, wangi lagu mana. Nak hukum benda tu busuk, kita kena tahu wangi tu lagu mana. Nak hukum benda tu wangi, nak kena tahu kata busuk tu lagu mana. Minyak wangi, wangi sifat dia, busuk tak ada pada dia. Tahu tak busuk? Kalau tahu busuk, baru boleh hukum lagi. Nanti dia panggil dalam kaedah mantik kan, la yattadihu syai' illa bimuqabilihi. Macam kita kan, kalau tak ada gulawan kita tak tahu kita terang mana kan. Tengok kadang-kadang nampak kemah berontak tak ada pusingan pertama TKO lah. Mana tahu dah kata lekeh bila ada gula kemah, tahu selalu kata dia lekeh. Kadang-kadang jelasnya seseorang tu bila ada gulawan dia tengok-tengok gulin nampak kemah benda kambir lagu tu ya. Weh kemah kawan ni tahu mana ada kemah, gula lekeh kan. Tu kaedah arti kata an la yattadihu syai' illa bi muqabilihi. Ada kaedah lah ulama. Kalau nak cerita bab jaiz wajib semua banyak kan, panjang huraian. Dalam ni cerita itu saja bawa. So ni dia kena main banyak bitak. Nak sedap baca ni kena main lebih 10 buah. Kakak dia 3 buah ni. Ni lah watak. Kena banyak. Ngaji 2-30 buah lagi sedap. Baca matan Jawaharah saja kita boleh kena ngaji dan baca awan kena ngaji, Syarqawi kena ngaji, Sunusi kena ngaji. Itu hak bersangkut dengan dan Jawaharah betul-betul murid kena ngaji. Dan tak Jambi pun kena ngaji. Ini Arab dia tak ada, kita orang Melayu. Ini nak main pasang dengan bahasa Melayu tu tak kena. Orang Melayu tak faham. Orang Arab hengguk, orang Melayu kelepiak. Tak boleh nak faham. Jadi kita belajar orang Melayu. Wa misla zali ruslihi fastami'a. Dan seumpama ni, misla ni boleh baca dengan mislu, boleh baca dengan misla. Wa mislu zali ruslihi fastami'a. Dan seumpama akan ini mana al-mazkur daripada ma wajaba lillahi itulah. Makna macam tu juga iman kita yang bersangkut dengan Rasul dan juga bersangkut dengan Nabi. Wa mislada li ruslihi, bagi Rasul-Rasulnya, rusulihi, asyik rusulihi lah. Tapi dah wazan kan, kena bagi taktik dia lah. Asalnya wa mislada li rusulihi. Tapi tak boleh baca li rusulihi, iaitu mustaf'ilun, tak kena. Dia taktik syair tu li ruslihi. Dan jamak pada rasulun, jamak taksir dah rusulun. Asadun, jamak ada usudun. Kitabun, jamak dia kutubun. Idamun, jamak dia kudumun. Ini kaedah dalam wazan kan. Macam wazan apa nama ni lah,
Kitab ni satu kitab. Kalau banyak kitab, turun. Awak lebih sikit. Lebih lemah taksir kan. Di dalam nahu. Ni wa mislaza, dan seumpama demikian itu. Dan seumpama ini mana? Pada Allah Ta'ala ni wajib kita tahu sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat yang harus bagi Allah. Sifat wajib secara tafsil 20, sifat mustahil 20. Kita tahu dan kita hukum istihalah. Ambil istihalah dia itulah yang i'tiqad. Tak buta, tak tuli, tak baharu. Hak tu yang terkandung dalam la ilaha illallah. Satu lagi sifat yang harus bagi Allah, 41 aqaid. Wa mislaza, dan seumpama ini mana? Hak bagi Allah. Wajaba lillah, wal jaiza lillah, wal mumtani' lillah. Macam tu juga li ruslihi, bagi rasulnya, rasul Allah. Jadi bagi Allah rasul-rasul pun wajib kita i'tiqad juga. I'tiqad lagu mana? Semua sekalian rasul-rasul Allah ni mesti bersifat dengan sifat wajib bagi rasul. Apa dah? Sebagaimana yang diijma' sifat yang wajib bagi rasul, iaitu 4 sifat adalah nanti akan kita akan masuklah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, apa semua tu. Dan mesti ada pada setiap diri rasul-rasul tu. Itu makna benda wajib tak dapat tidak, mesti ada, mesti sungguh sifat tu ada pada setiap diri tubuh, batang tubuh para rasul yang Allah utus ni. Itu dia panggil sifat yang wajib. Mesti ada rasul benar. Sidik. Sidik ni benar pada perkataan, benar pada perbuatan. Ini kita akan masuk ke depan. Sebab tu orang yang mengatakan ada Nabi-Nabi buat dosa, ini kesalahan yang besar. Sebab wajib Nabi ni sidik dan amanah. Amanah ni orang yang kepercayaan. Allah larang daripada buat dosa, tiba-tiba Rasul buat dosa. Jadi Rasul tu tidak ada sifat amanah. Sedangkan mana-mana Rasul pun mesti ada amanah. Mesti bersifat dengan sidik. Wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyyah. Perakuan daripada Allah, kata Nabi Allah Idris alaihi salam, dia salah seorang nabi dan seorang yang cukup benar. Itu sifat wajib. Kalau kita kenal sifat wajib bagi Allah ni, kita tidak akan kata nabi-nabi pun buat dosa. Ini wajib ni. Wajib kita i'tiqad, wajib sifat tu ada. Mesti sifat tu ada pada setiap rasul. Kalau tak i'tiqad begitu, berdosa kita. Betul orang yang i'tiqad Nabi Adam buat dosa. Dosa. Bukan Nabi Adam dosa, dia dosa. Sebab rasul mana boleh buat dosa? Sebab Tuhan suruh ikut rasul. Kalau rasul buat dosa, seolah-olah Tuhan kata hang ikut rasul bakat-bakat buat dosa. Itu akidah begitu tu. Ini banyak ni. Dan kadang-kadang Allah mendatangkan peristiwa supaya kita umat menjadi iktibar. Kita sudah mengarut dalam bab akidah kalau begitu. Mana boleh rasul-rasul ni buat dosa? Allah jaga rasul ni daripada tak jadi rasul pun tak buat dah. Habis tugas seorang rasul pun tak buat lagi sikap-sikap yang lain. Sifat tu ada situ. Ni banyak ulama sebut gitu lah. Walaupun dia tak jadi rasul dah. Tak jadi rasul, diutuskan, sifat dia ada dalam situ. Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas ni jadi rasul bila? Dan dia tak jadi rasul ni bila? Itu cerita dalam tafsir dalam surah Safat. Cerita berkenaan dengan Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Dia ada satu kawasan. Apabila Nabi Allah Hizqil ni menang menjadi pemerintah, akhirnya dia bahagi kawasan-kawasan bagi Bani Israel. Jadi Bani Israel ni dia banyak puak, lebih kurang dalam 12 antara suku kaum yang asal 12. Salah satu kaum dia bagi Bani Israel ni, satu kawasan di Syam nama Ba'labakah. Dalam tafsir disebut puak-puak yang duduk di Ba'labakah ni daripada raja seorang nama Arhab. Raja ni dia buat satu tokong sanamun lahu sanamun yuqalu, nama dia punya berhala itu Ba'lun. Asal makna Ba'lun ni suami ataupun ketua. Dia buat satu tokong ni tinggi dia 20 hasta. 20 hasta tinggi tu. Satu hasta dia ada 18 inci. Satu kaki 12 inci. Kali tengok tengah kita tahu 20 hasta berapa tinggi.
Dia buat besar lagu tu buat daripada apa? Mah ke semua. Bila mah ke semua ni serta sikit abang kata walaupun dia tak jadi Rasulullah, sifat dia akhlak ada sifat tu. Walaupun dia tugas dia seorang Rasul, dia dah bagi alih kepada orang lain lah. Dia cerita dalam tafsir Jamal. Ini cerita kisah dalam tafsir Jamal. Jadi bila Nabi Allah Ilyas alaihi salam ini ditugaskan untuk membetuikan kaum dia yang semakin hari semakin sesat. Sebab mereka ni sembah satu berhala. Ambil khadam-khadam pula jaga tu sampai 300 orang jaga tokong tu saja. Ambil pula terbit buat pula tokong-tokong hak anak-anak ku keliling tokong hak besar tu. Satu hari Iblis masuk di dalam perut tokong ni, dia bercakap. Kan? Orang bila cakap ni satu keajaiban lah. Kan? Sebab tokong dia cakap pada Iblis masuk di dalam tu, dia bukan buat pintu sil semua seketui macam patung tu, bukan ada tempat masuk. Dia cakap dia ajak syariah sesat. Akhirnya raja dia ni yang bernama Rahab ni murtad. Kemudian dia buat pembincangan dan bunuh Nabi Allah Ilyas AS. Allah tugaskan Nabi Ilyas ni suruh lari pergi duduk di syawahidil jibal, pergi duduk di atas puncak bukit dan cuba duduk di situ. Sebab di situ Nabi Allah Ilyas ni Tuhan tak suruh dah perang kaum dia. Bukan tugas dah, bukan Nabi Ilyas menakut. Nabi Ilyas ni kekuatan dia sama gagah dengan Tuk Nyang menakan dia. Nabi Ilyas ni dia keturunan Nabi Harun. Tuk Nyang dia tu Nabi Harun. Jadi dia kekuatan dia ni dalam tafsir sebut sama kuat dengan Tuk Nyang menakan dia. Sebenarnya Nabi Musa sama kuat. Kuat sungguh yang kata Nabi Allah Ilyas AS. Tapi Allah tak fardu dekat dia. Sampai peringkat dia pun duduk di atas bukit ni terpaksa makan buah-buah kayu ya. Sampailah dia duduk begitu 7 tahun. 7 tahun dia sembunyi atas bukit tu. Dalam sekali dia pun sembunyilah dengan kaum-kaum dia ni yang tak mau sedar. Akhirnya dia doa dekat Allah supaya dia dihindarkan, direhatkan daripada bersama kaum dia. Tuhan kata tak apa, esok sekian-sekian dijanjikan pada tempat sekian-sekian masa-masa sekian. Tuhan kata kalau main datang apa pun farkibhu wala tuhibbahu. Tuhan kata hang kena naik, jangan hang takut. Dia pun turun. Dia keluar ambil tupi dengan Nabi Allah Ilyas. Tengah-tengah duduk tunggu, tengok-tengok main seekor kuda. Kuda api ni, keluar api bro. Kuda api ni. Bukan kuda api tu bro. Kuda seekor api. Nabi Ilyas tengok, push. Tapi berani ya Nabi Allah Ilyas lompat naik dulu kan. Boleh kita main apa terang. Nabi Allah Ilyas besar, kuat kan. Dah bila dia naik kuda ni nak tabak lagi. Nabi Allah Ilyas kata, wahai Nabi Allah, ni saya ni lagu mana? Dia keluar kain dia balik. Makna di situ faham isyarat tugas untuk menyambut dakwah Nabi Allah Ilyas diserahkan kepada Nabi Allah Ilyas alaihi wassalam. Itu ulama kata, betul Nabi Ilyas ni jadi tak ada sidik amanah, hidup ada. Walaupun dia tak ditugaskan oleh Allah untuk mendakwah dan menyeru kaum dia, hidup sifat Rasul tu ada kat dia walaupun dia tak jadi Rasul. Sampai tertentu Allah jaga para Rasul ni. Bukan cakap jadi Rasul ada sifat tu. Tapi Nabi Ilyas ni para ulama sebut, Imam Suyuti sebut dalam Khasa'is Al-Kubra, ada ni. Jadi tak kan, Allah hentak 2 orang Nabi untuk jaga daratan dan lautan. Kalau orang yang nak jaga lautan ini Nabi Khidir alaihi salam, wakal fil bihar, dijaga semua laut dalam dunia, tugas dia. Kalau Nabi Allah Ilyas, dia mewakalu fil qifari wal fayafi, dia jaga kawasan tandus padang pasir, kawasan-kawasan bukit. Lepas tu dalam Khasa'is Al-Kubra, Imam Suyuti cerita Sayyidina Anas bin Malik kata, satu hari ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ni satu hari keluar pergi perang dengan Nabi. Sampai di satu kawasan bukit tu, tiba-tiba saya dengar telinga saya sendiri. Dia kata, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Ya Allah, jadikanlah aku ini dari kalangan umat Muhammad. Dokah suara tu. Nabi tanya Sayyidina Anas, dengar ada Anas bunyi tak sehari? Sayyidina Anas kata dengar. So habis masuk ke dalam bukit tu ada datang apa? Sayyidina Anas ni berjentelmen kan. Kita kalau dengar pang tu belah balik kan. Suruh bit-bit kawan, hang latih, hang, jom kita tidur lah kan. Dia Anas kata masuk fa iza rajulun
seorang lelaki yang memakai pakaian putih, ra'suhu bayad, kepala dia rambut pun putih, walihiyatuhu pun janggut dia pun putih. Aku tengok dia kata tinggi lelaki-lelaki ni 300 hasta. 300 hasta, 450 kaki. Kalau setakat kita duduk 2-3 ribu tu sepak sekali ya. Kenapa dia? Dia tanya anta sahibu Muhammadin atau sahibu Rasulullah. Dia tanya Sayyidina Anas, hang ni kawan baik Muhammad lah. Dia kata, hang pergi kat dia hadap dekat dia, inni aqra'uhu salam, aku baca yang aku sampaikan salam dan minta permohonan kat dia, kata saya nak jumpa saat ni. Saya nak contoh banyak. Alah tadi saya nak kata aku bisa tengok Nabi Ilyas 300 hasta. Oh, kata 450 kaki tinggi mana? Berapa tingkat mana? 10 tingkat lebih orang. Tu besar sampai tahu ni dia ada ni dalam bukti. Cuma itu sini tak lebih. Tak Allah beri dekat dia sifat manusia dan sifat malaikat. Dan Allah tarik daripada dia perasaan nak makan minum. Kita akan ni. Tapi kali itu saya nak kata aku dah makan minum dengan Nabi Ilyas juga. Ada 4 benda dalam tu dia buat main kursuf lah apa semua, rumah lah apa. Ada 5 aku makan, kapas surga aku makan, ikan besar di surga pun aku makan. Makan sekali dengan Nabi Allah Ilyas dengan Nabi Muhammad. Dia panggil aku orang dia kata tu cerita dalam tafsir. Ada cerita kata Rasul walaupun masa tu Nabi Ilyas Rasul bukan Bani Israel, dia tinggal Bani Israel, dia serah jawatan dekat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berjaya, seru kaum dia akak semua beriman. Nah abang kata tu dia tu sifat wajib bagi Rasul. Walaupun dia tak jadi Rasul dah pun, macam Nabi Allah Ilyas tak jadi Rasul, dia tinggal tak mau. Umat dia ni tertegak sampai nak bunuh dia apa semua, dah dia minta dekat Allah, Allah lepaskan dia tak usah dakwah dah buat ni, tinggal bagi kat Ilyas. Dosa ni apa faham? Depa yang berdosa. Ya, yang bakal buah tu dia macam tingkah perintah lah. Tu saya depa tak faham. Tu saya kata depa buat dosa. Satu pasal tak faham. Satu yang kedua buat faham. Yang ketiga pula pengaruh orang. Banyak dosa. Tak faham satu. Wajib dah ya tepat kata Nabi-Nabi ni bersifat dengan sidik. Wajib. Dosa dah satu. Tak faham. Tentang orang ini tinggal satu dosa. Lepas tu buat pala-pala tak faham 2 kali dosa. Lepas tu pakat pengaruh orang lain supaya jadi tak faham 3 kali dosa. Sebab tu kalau nak cakap bidang ni kena bagi ahli dia. Bila dia nak cakap dalam soal bidang ni, siapa ahli usul? Orang mutakallimin. Ini orang mutakallimin dah jawab. Tak faham mana ada ulama ahli sunnah kata berdosa. Lepas tadi saya pun mengaji ilmu ahli sunnah ke? Ahli sunnah tak cakap begitu. Ahli sunnah tak akidah gitu. Akidah ahli sunnah Nabi-Nabi tak ada dosa. Dia kata ni temu dia tak. Temu tu ahli sunnah kan? Kalau dia ahli sunnah mesti tak dosa. Dia kata dosa. Tak ahli sunnah kan? Yang kata ibu tu dia marah, dia nak bagi faham. Yang dia abang dia pun tak faham. Itu akidah ahli sunnah. Kalau akidah tak tahu ahli sunnah, maka ahli sunnah. Itu sifat wajib bagi Rasul. Macam tu juga kena tahu juga. Wa misla zali ruslihi. Yang kedua sifat yang mustahil. Mustahil lah bagi sifat wajib. Yang ketiga sifat yang harus bagi segala Rasul. Apa dah? A'rad basyariyah. Maksudnya walaupun Rasul ini di kalangan manusia dan bersifat bagaimana sifat manusia tidak melawani seorang Rasul, maksudnya tak mencederakan sikap dia tu bahawa dia seorang Rasul. Tu mana harus bagi Rasul ni bersifat dengan a'rad basyariah. Sebab dia bertikai Nabi, Nabi pun kahwin sama kami ke? Nabi kata aku pun manusia semua hamba ni. Kan cerita dalam sejarah waktu Sayyidina Ibrahim wafat, anak Nabi lah masa tu dalam usia berapa bulan. Nabi reba Ibrahim ini atas reba, kemudian menitik air mata Rasulullah. Para sahabat kata, atabki ya Rasulullah, adakah Nabi SAW berteriak juga? Nabi kata, aku pun manusia sebagaimana kamu juga. Aku pun
punya perasaan. Aku punya perasaan. Ada seorang sahabat tu, dia ni masuk Islam di kalangan orang Madinah. Dia tengok Nabi ni apabila main anak cucu dia cium, dia dukung apa semua, dia melawak apa semua. Dia kata, ya Rasulullah, kamu punya cucu tapi kamu sayang semua anak cucu kamu. Aku ni anak 10 orang, seorang pun tak pernah sayang. Nabi kata, ada perasaan sayang ini anugerah Allah. Apa boleh buat? Kamu tidak ada perasaan sayang, kamu tidak akan disayangi. Sifat manusia. Tapi adakah mencari keadaan dia seorang rasul? Tak, itu dia bagi a'raf syariah. Harus rasul ni bersifat. Boleh rasul bersifat sebagaimana manusia lain, sebagaimana kahwin, makan, minum, sifat manusia. Adakah sifat begitu mencari keadaan dia seorang rasul? Tidak menjadi syarat. Kalau nak jadi rasul ni tak boleh makan. Malah makan rasul itu menjadi sunnah, itu lagi banyak hikmah dia. Kalau Nabi pasien malaikat, dia habang hak ni tak boleh makan, kita nak kata apa? Dia tak tahu kalau dia manusia berbeza, dia tahu kata benda tu sedap. Ini puak-puak ni dia petikai tu lah, kata Nabi ni awak tak lantik malaikat. Malaikat orang hak lebih hebat lagi. Ni lantik manusia apa macam kita. Kalau lantik malaikat pun dia komen pula. Malaikat dia kan tahu apa. Dia bukan ada jantan lah. Kita bangsa jantan ni lain. Dia kan nak komen je apa ni. Dan apa nama main alasan tak mau nak terima dakwah Rasul. Fastami'a, maka hendaklah dengar olehmu. Alif tu dia bagi alif itlaq, tatmimil bait. Kalau saya baca saya fastami'. Tapi doa mai fastami'a. Sebab dia bagi wazan lah. Daruratul sya'ri. Nabi idh kullu man qallada fit tauhidi. Yang ini dia akan masuk ke depan. Sebab apa? Kita kena mengetahui nama ma'rifah di sisi tauhid ni akan segala akidah-akidah yang ni hukum-hukum akal, sifat yang wajib, mustahil dan harus apa semua ni. Sebab apa kita kena tahu semua mana sah pengetahuan kita ni? Sebab orang-orang yang taklid itu iman dia itu, para ulama sebut iman yang tardid. Iman tardid ni iman dia tak kecak. Iman dia tu boleh dibolak-balik. Makna orang yang panjat taklid ni, yang tak sampai makrifah, sekurang-kurang makrifah di sisi ulama tauhid ni, iman-iman orang macam ni dibimbangi. Kalau buat mai anutan pahaman dia mudah turut sebab akidah dia tak kuat. Itulah yang tersebar ajaran-ajaran lain, pahaman-pahaman yang pelik. Punca dia sebab apa? Sebab orang sekitar itu dia tidak makrifah Allah, sekurang-kurang makrifah dalam ilmu tauhid. Apatah lagi kalau dia sampai makrifah dalam ilmu tasawuf, lagilah dia tak ambil ajaran-ajaran anutan. Itu keadaan manusia ni begitulah. Ulama kata punca yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Pasal tak makrifah sungguh ahli sunnah wal jamaah, dia tak mengaji sungguh. Kalau faham sungguh akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah dia ni dalam soal akidah dia akan selamat sebab iman dia kejap. Orang yang taklid ini, muqallid, iman dia, para ulama kata iman dia longgar. Jadi kata game paku longgar kau ni, higut-higut terlucut habis. Boleh kat puak lain mai pula ajaran dia turun pula. Mai ya hafid piak turun pula alim. Tu kira cari hak sesat. Sebab akidah dia ni tak elok, akidah dia ni tak betul, makrifah dia dengan Allah ni tak betul-betul makrifah. Penting makrifah, penting makrifah dia akan bahas ke depan. Dan masalah wajib dalam ni ada berapa, ada 12 qaul yang sebut. Di depan dalam matan panjang dia tak mau nak bawa lagi banyak-banyak matan. Jadi kita cemuhi. Dan lama ada baik tu lagi bila mau habis. Baikkan banyak orang pun kita lambat. Sekali satu baik jadilah. Bila baca sebuah, dia kata saya baca nyeri pun boleh. Lagi sedang-sedang jadilah. Nak urai banyak, kita satu awam ni pun sedap, semusi ni pun sedap. Kalau juruda ni pun dia bahas tak, apa salah ni saya tak ambil. Buat baik saja.
Ya minta oleh siapa mengaji masail, mau mengaji kitab tauhid dan faridah ustaz. Di Bakurah tu kena mengaji kitab Yahdi Rabi tu. Demi faridah tu tinggi. Bukan kitab bahasan tadi. Sebab dia dari Allah Bahrul Alam. Dalam mantik ni panjang huraian lah. Kita awak baru. Oh dia apa? Masa tak ngaji mantik ni tak faham. Ya, sebab apa macam kita ayah dia banyak belah buah tak dia kan. Saya takrib tu masyhur. Masa ini kau sikit kurang orang ni. Banyak macam takrib ikhwan tu. Banyak kita ada ta'lim al-aulad lah apa semua. Berbelah buah kita ada. Habis. Soalan waktu itu tu izkulu man qala la bi tauhidi imanuhu lam yaqli min tabdiri. Sampai dia sebut dengan fadli ba'dul qaum yakhil khulfa wa ba'dul haqqaqatihi al-kashfa. Disebut apa? Ada khilaf ulama. Orang muqallid ada jumhur kata sah, iman dia sah. Ada kaum yang kata tak sah. Dia bagaikan orang yang kafir. Berat. Bima hukum Ibnu Arabi dengan Imam Sunusi. Al-muqallid kafirun. Berat. Dia kena usaha beri keluar daripada pangkat muqallid sebab dia berkhilaf ulama. Belah awal ni dia banyak tekan dan naik di belakang tak apa dia sama ayat dia nak lah. Okay. Ada soalan Pak kita macam nak baca tengok tak ada baca. Banyak tengok banyak dia banyak dan letak semua. Tak ada tengok tak. Ada soalan tidak orang macam tauhid ni soalan banyak. Ini berbuah temu di mana Ustaz? Di mana ada istilah ada makhluk fil azali wajibun, ada makhluk fil imkan jaizun. Ada pendidikan agama. Dah kaedah apa? Gimana lah? Dengan mantik. Kita baca ni beda nak faham sah akidah. Kita tidak dah orang. Kita banyak-banyak ni kan hero. Kita nak faham lebih hadis akidah kita yang lebih kejap. Itu matlamat. Itu kalau timbul masalah-masalah yang merosakkan umat. Satu gunanya senjata tu untuk kita jaga keselamatan, jaga dia punya ahli sunnah wal jamaah, itikam musuh, itikam kawan. Saya dia asal bisa tajam-tajam cantai kawan. Boleh juga tu. Yang kita tak bagi kita Allah tu kejap. Kita dengan Allah tu lebih dekat, lagi kita takut dengan Allah tu faedah dengan tauhid tu beritahu kita ni tak boleh buat ikutan sebab semua kita ni kena turut aturan Allah. Itu pegang semua dalam hati kebesaran kesempurnaan Allah tu. Jadi tauhid pegang dia besar tak ada juga. Faedah dari tauhid itu untuk guru dulu bagi sah faham itu yang ulama buat akidah ni pasal beda kita. Akidah dia pun tinggi. Yang akidah Allah dah ni. Dia kata akidah Zawqi. Dia kata enggak sama aja tapi ma'rifah lika bi Zawqi, kita ma'rifah bi dalil. Pangkat kena Allah ilmu yaqin ya, bukan ainul yaqin. Akal yaqin enggak.
percaya kata ada Allah, berasa terang mana ada Allah. Itu pangkat Zawqi, pangkat lagu tu. Sampai kepada pangkat diri dia sendiri, dia tak nampak kata dia nampak sebab apa yang lakukan, sebab apa pun yang berlaku ni semua daripada qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang kita dapat berlaku apa pun kat kita, semua benda tu Allah dah tetaplah pada azali ni. Menerima tauhid ni mana berat kalau jadi apa-apa terimalah. Ini Allah Ta'ala yang bagi dekat kita dulu. Dan juga kita bila terima hak seronok, berkat. Terima hak keadaan ni, kacau kepala. Muka bucin nanti itu. Jadi Tuhan kata, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu tak mana akidah kita dengan Allah. Terus adanya kata bumi, dunia ni bukan tempat terima nikmat, tempat ujian. Bagi apa pun semua ujian. Jangan bukan tempat terima nikmat. Saya dekat abang kata tempat Allah uji kita, bukan tempat terima balas. Kita boleh nikmat syok tak sangka dah. Allah nak uji tu. Dia kata tengoknya Allah bagi kat kita. Tak tahu Allah nak uji kita. Itu Nabi Sulaiman bila dia dapat tawan Rutubul Qis dalam surah An-Namli, surah panjang dalam tafsir Jamal, tafsir Sawi Jalalain pada surah. Bila dia boleh tawan Bulqis yang punya 300 raja di bawah dia dan ramai bala tentera dia, kerajaan yang cukup hebat di Sabak tu. Orang tanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dari mana Tuhan punya kekuatan kerajaan yang begitu hebat, tidak ada jangkauan manusia yang mampu sebagaimana Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah pemberian Allah. Allah bagi itu liyabluwani, Allah nak menguji aku sama ada aku nak kufur nikmat ataupun bersyukuri atas nikmat Allah. Kita boleh ba'adha dan bukti kita bukti orang apa macam umat dari Tuhan yang buat jahat itu bangsa Allah kan je lah. itu lagi jahat. Allah tetap pun jadi buat dia. Mahat baik tak kata kan. Anda ingat aku bagi duit kat hang tu. Baik tahu Tuhan kan. Kalau dia buat jahat, sebab kata Allah tu jahat adab dengan Allah. Sebab benda baik dia berasa dia buat. Tak boleh, benda hakikat, benda dalaman, bukan benda luaran. Tak ada yang kata kalau jantung pasang belah luar, tak itu. Benda bergagah dalam, kena duduk dalam. Gagah dalam, berkeluar Allah. Kalau duduk dalam, itu kita tengah. Yang dua keluar apa? Dua keluar di mulut, jantung buah belah luar. Tak ada 3 second, piak. Benda Allah tak belah dalam, betul. Faham kan? Akidah kita ada dalam. Kalau Allah Ta'ala kena itu salah, jahat dadak dengan Allah. Wahai ulama tasawuf kata, tidak ada perkara yang buruk di atas dunia kan? Sebab kadang-kadang berlaku kebaikan, dah pasti kebaikan itu dah datang daripada yang baik. Dan kadang-kadang pada zahir keburukan, tapi benda itu sebenarnya benda yang baik sebab datang daripada perkara kan? Jadi apa-apa siapa yang menjadi Allah, takkan nisbah jahat tak elok ni dekat Allah. Allah bagi itu pasti ada kebaikan. Allah takkan buat jahat. Tu akidah orang sufi dia macam ni. Metang dia buat jahat, nak Allah kita sepak kepada dia sekali, dia nak marah, dia nak macam mana Allah Ta'ala kehendak aku buat aku kan mau dia kacau ni. Dia jawab lah, dia jawab gitu. Walih-walih belakang sepak sekalian. Kalau ada aku tak payah, aku tak mau tobat aku tak mau sepak hang, tapi aku tengok Allah suruh aku buat Allah. Dia datang tu dia boleh demah kita balik kan, kata pemuruk. Betul-betul orang yang akidah itu macam imam, tak silap saya lah, Sufyan Tsauri ke apa nama Yazid Bastami, lebih kurang tu lah.
Dia keluar anak murid dia, Nabi nak sembahyang. Sampai tengah jalan tu dia lupa bawah lorong tu, kawan tu tengok, kotor ni merah. Dia duk tahan ayat basuh ikan tu lama. Sama-sama dia lucuk bangun daripada serban sampai kaki habis lecut. Apa si Ghazali jawab? Alhamdulillah. Itu baru betul. Tetap naik pada Allah. Maksudnya apa tu buat Alhamdulillah. Kita mujuk kena ayat apa nama, ayat hikayahnya. Mau kena ayat nak. Kita tu hamba gini nak pergi pahala, nak tengok kita diterima lah. Orang kali kawan tu tersilap pegang jatuh atas aku, tak nak marah kat dia, benar orang tak sengaja. Kalau kita tak sengaja juga dah tembak ya. Ulama sufi dia jiwa ini apa tuah tidak ada yang sampai kita nak cakap ya mulut Allah benar tu bakti bukan lah. Orang tidak kita pegangkan hati kita dengan Allah lah. Kita ada tautan orang wabit dia tak ada. Kita suruh dia sangkut tauhid, sangkut benar dia duduk tu. Habis ada apa? Soalan kedua ni. Sebenarnya dia habaq mai dia katanya dia payah tu dia tadi dia paling. Dia tak ingat. Tapi tak ada cara tahu ni ya. Berbatas tu pada dah Nabi dah mau. Dah tu pun tak. Tak nak pandai bab Nabi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali adna. Allahumma aslih zata bainina wa ahlih baina qulubina wahdina subul salam wa najina min az-zulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.